Hai, Assalamualaikum. Saya Nura Azara. Hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang insiden yang pernah berlaku pada Malaysia, iaitu yang terletak di Pasir Gudang, di mana ada insiden keracunan gas toksin. Okey, di sebalik insiden ni ada beberapa gelombang. Gelombang yang pertama sebenarnya berlaku pada 7 Mac 2019, di mana telah pun melibatkan kawasan persekolahan dan juga kebanyakannya mangsa melakukan beberapa simptom lah disebabkan kejadian ataupun insiden keracunan gas tersebut. Seterusnya, gelombang yang kedua pula berlaku pada 11 Mac 2019 selepas hujan lebat, dan juga gelombang ketiga pula berlaku pada 13 Mac, di mana pada ketika itu menjejaskan lebih daripada 1,000 mangsa, dan khususnya kebanyakan mangsa adalah terdiri daripada golongan pelajar sekolah. Daripada insiden ni, daripada tiga gelombang ni, didapati bahawa kebanyakan mangsa mengalami muntah-muntah, pening, sesak nafas, demam, batuk dan sebagainya. Okey, sebenarnya ada 4 gas toksin, iaitu acrolein, acrylonitrile, metil merkaptan dan juga benzena telah dikesan menggunakan gas mat oleh kaki tangan JAS, iaitu Jabatan Alam Sekitar, dan juga beberapa pihak yang lain terlibatlah. Jadi hari ini saya akan menceritakan juga bagaimana kita nak mengambil iktibar daripada insiden pencemaran air yang telah pun berlaku dekat Sungai Kim Kim. Okey, antaranya yang kita boleh buat adalah penggunaan mudball EM. Okey, secara ringkasnya, mudball EM ini adalah bola lumpur yang dicampurkan dengan larutan EM, iaitu effective microorganism, dan juga BMO, beneficial microorganism, yang sebenarnya mengandungi banyak mikroorganisma termasuk bakteria lactic acid, yeast dan juga bakteria fototrofik. Apabila bola lumpur ini digunakan, ia akan mendorong pembentukan mikroflora dalam air, iaitu asas utama ekosistem dalam sungai dan juga laut. Air secara tidak langsung akan dibersihkan melalui rantaian makanan daripada plankton dan juga ikan kecil. Okey, mesti tertanya-tanya, dekat mana mudball ni kita boleh guna? Sebenarnya mudball ni kita boleh guna dekat misalnya contoh dalam kolam ikan, tidak kisahlah dia dalam kanvas ataupun simen, ataupun dalam parit sendiri juga. Okey, biasanya mudball ni adalah pendekatan yang lebih efektif dan juga selamat digunakan, tapi dia agak memerlukan sedikit masa sebab proses pemulihan tu dilakukan oleh peranan bakteria yang baik. Okey, kalau kita lihat kejenihan kolam parit dekat Jepun, sebenarnya mereka juga menggunakan mudball ini, dan mikrob baik dimasukkan dalam kolam tersebut untuk menjernihkan dan menetralkan air dalam kolam ataupun sungai-sungai itu. Jadi keadaan tu akan lebih cantik lah, akan kuranglah pencemaran. Mudball ni sangat sesuai untuk digunakan dan tidak menjejaskan hidupan akuatik, kerana dia menjadikan ia lebih sihat disebabkan oleh tindak balas mikrob dan juga bahan organik itu sendiri yang telah difermentasi bertujuan untuk menghidupkan ekosistem air kolam buatan khususnya. Okey, penggunaan mudball ni dia telah pun terbukti efektif dan telah digunakan kebanyakan negara maju, yang seperti yang saya katakan tadi adalah Jepun, Taiwan, Thailand dan juga Amerika Syarikat. Penggunaan mudball ini sebenarnya menjadikan kos penyelenggaraan kolam menjadi lebih murah dan lebih mudah.
Okey, pengguna yang memiliki kolam akuatik sebenarnya tidak perlu menggantikan air yang terlalu kerap kerana air yang sedia ada itu boleh digunakan dan disiram kepada tumbuhan kerana ia mengandungi kandungan mikrobaik serta sangat baik untuk pelbagai tanaman, khususnya tanaman landscape di laman rumah. Berikut adalah contoh keratan akhbar online mengenai matbol di serata dunia. Baiklah, apa kelebihan aplikasi matbol ni dalam kolam? Contohnya lah kolam yang pertama sekali, dia memudahkan kultur tanpa menggunakan bahan kimia. Udang ataupun ikan akan lebih segar. Dia akan menyahkan amonia, methane dan juga hydrogen sulfide, dan juga membebaskan daripada penyakit dan mengurangkan kos antibiotik. Air menjadi bersih, dapat meningkatkan hasil kualiti, mengurangkan kekerapan penukaran air, tiada bau lumpur, kurang bau hanyir dan juga semestinya memelihara alam sekitar. Mesti tertanya-tanya, macam mana makbul ni kan? Makbul ni, berdasarkan gambar di atas, ini adalah rupa bentuk makbul yang baru dihasilkan dan kemudian akan difermentasi selama 14 hari untuk mencapai tempoh matang. Proses ini sama lebih kurang dengan produk tempe orang Melayu. Jadi, bakteria baik akan membiak dalam makbul dan untuk digunakan dalam air kolam yang bermasalah nanti. Dia tak kisahlah antara nak guna dekat air kolam ke, dekat sungai ke. Tapi kalau dekat sungai mungkin akan menggunakan lebih banyak isi padu lah makbul ni. Kenapa saya memilih makbul sebagai satu langkah untuk memelihara alam sekitar adalah kerana ia adalah mesra alam sekitar. Tidak perlu mengeluarkan banyak kos untuk menggunakan makbul tu. Dan juga makbul ni juga dia sebenarnya banyak telah pun dijual di mana-mana platform online seperti Lazada, Shopee dan sebagainya. Ataupun kita boleh mendapatkan daripada pengedar-pengedar. Jadi sebenarnya penggunaan makbul ni dia memberi kesan yang positif lah, dan wajar dilakukan oleh semua orang. Berbalik kepada kehidupan lah, asas konsep kehidupan, air merupakan perkara yang penting. Berdasarkan ayat ini, jelaslah ia menunjukkan bahawa betapa pentingnya air dalam kehidupan seharian manusia. Kerana sungai ataupun kolam ataupun air laut merupakan sumber kepada seseorang untuk mencari rezeki dengan menangkap hidupan air untuk dijadikan makanan atau untuk mendapatkan wang. Jadi seharusnya kita perlu memelihara sungai, air laut dan sebagainya agar kita tidak mencemar, agar kita tidak tercemar, supaya kita boleh memanfaatkan kebersihan air tersebut untuk kegunaan orang ramai. Sekian, itu sahaja daripada saya. Semoga penggunaan makbul ini mendapat sambutan dan juga menjadi kebiasaan untuk kita membantu dalam memelihara alam sekitar. Sekian itu sahaja. Terima kasih.